Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku, Marjans TV. Lama tak tengok video aku kan? Ya, aku dah lama gila tak buat video yang macam ni. Aku cakap-cakap macam korang kat depan kamera ni kan. But again, here's another one for you. Untuk kembalikan video yang seperti ini kepada korang, aku tak naklah bawa topik-topik yang hangat sangat. Cuma pada hari ini, aku nak sampaikan sebuah topik yang aku rasa dekat dengan masyarakat kita. Tetapi mungkin masyarakat kita mungkin terlepas pandang tentang perkara seperti ini. Kerana apa? Kerana ini adalah permainan media. Bukan media mainstream, tetapi media-media di social media. Media-media social media, apa benda aku cakap ni? Tapi pada game, ya, kau faham lah. Bagaimana kerajaan kita memanipulasi keadaan. Bagaimana kerajaan kita actually mengaburi mata kita dengan perkara-perkara yang lain untuk memastikan mereka nampak good, mereka nampak baik, mereka nampak acah-acah best. Dengan apa tindakan mereka yang mereka buat yang membebankan rakyat, dan akhirnya rakyat terpaksa akor dan berdiam diri. Aku kan boleh tak nak cakap pasal perkara ini, tetapi aku tengok muka dia, aku panas hati. Siapakah orang yang aku masukkan ini? Orang yang aku masukkan ini adalah seorang profesor. Inilah manusia yang bertanggungjawab untuk topik pada kali ini. Beberapa hari ataupun beberapa minggu lepas, aku rasa hari minggu kata kisahlah. Maksudnya dah lepas lah. Apa yang dia cuba cakap kat sini? Jangan lagi merungut tentang kenaikan harga. Usah bising, tak ada duit kalau mampu beli tiket konsert. Profesor Teo. Profesor ni berkata tentang rakyat Malaysia yang komplain, yang merungut pasal harga barang naik, harga minyak naik, harga ayam naik, harga telur naik. Dia kata jangan merungut sebab mampu beli tiket konsert. Aku tak tahu pun yang tiket Dewa 19 tu mereka telah jual sebanyak 30 juta tiket. Wow! Aku tahu yang Justin Bieber nak datang dan tiket dia sold out. Tetapi aku tak rasa pun tiket dia ada sampai 32 juta yang telah dijual. Adakah aku tersilap? Ataupun profesor ni lebih tahu daripada kita orang semua? Jom aku bacakan sedikit petikan yang ada dekat dalam artikel tersebut. Ini artikel yang aku petik daripada page The Reporter. Tiket konsert Dewa 19 bakal diadakan pada September ini di Axiata Arena. Dilaporkan telah habis kurang daripada tempoh sejam tiket itu dijual. Kepantasan para peminat mendapatkan tiket berharga RM188 sehingga RM488 itu dijadikan sebagai indikator bahawa rakyat di negara ini sanggup mengeluarkan wang yang banyak untuk mendapatkan hiburan. Walaupun dalam masa yang sama merungut kerajaan tidak membantu rakyat dalam menghadapi krisis kenaikan harga barang. Rakyat itu mampu ataupun tidak, dia mengambil keputusan untuk berbelanja macam mana sekalipun. Ini tidak memberi kelonggaran kepada kerajaan dalam membantu. Dan di sini aku nak nyatakan, adakah semua rakyat Malaysia membeli tiket konsert Dewa 19? Jom kita sambung artikel ni. Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong berkata, dia sangat hairan dengan senario yang terdapat dekat negara kita di mana rakyat sanggup mengenepikan survival sesebuah kehidupan hanya untuk mendapatkan hiburan. Adakah engkau pasti yang bahawa orang yang membeli tiket konsert Dewa 19 itu adalah mereka yang merungut ataupun mereka yang berada dekat dalam kesempitan? Walaupun mendapatkan hiburan itu merupakan hak masing-masing, tetapi sambutan terhadap penjualan tiket konsert tersebut menunjukkan dalam kalangan masyarakat di negara ini yang masih tidak tahu tentang keutamaan hidup. Dia kata bahawa orang Malaysia tak tahu keutamaan hidup. Adakah dia tahu tentang keutamaan hidup 10,000 orang yang beli tiket tu? Aku main random lah. Aku petik 10,000 tiket kan. Mungkin lebih, mungkin kurang. Tapi let's say about Axiata Arena boleh fit berapa untuk konsert? Not more than 50,000 lah. Of course, not more than 30-20,000. Kita ambil lah, katalah 50,000 sekalipun. Okay, 50,000 orang yang membeli tiket konsert Dewa 19 itu. Adakah profesor ini tahu tentang keutamaan ataupun prioriti kehidupan mereka? Kenapa dia mengambil sampel size 50,000 orang yang beli tiket itu, which is aku rasa lebih sikit daripada 50,000, dan menyamakan tentang rakyat-rakyat Malaysia yang lain? Siapa dia? Dalam keadaan gawat ini, sewajarnya kita sebagai rakyat perlu berhemah dalam berbelanjaan, mengatur keutamaan untuk keperluan asas diri, sekaligus kita dapat mendidik diri sentiasa bersederhana ketika keadaan memerlukan. Aku sokong. Tetapi sekali lagi aku nak tanya kat para profesor ini ataupun orang-orang yang bersependapat dengan profesor ini, betul ke korang tahu bahawa orang yang beli tiket konsert Dewa 19 yang sampai habis tu, adakah mereka berada dalam golongan yang komplain ataupun mereka dalam kesusahan mengenai kos sara hidup yang tinggi? Walaupun katalah betul mereka komplain, tetapi adakah mereka komplain untuk diri mereka ataupun untuk rakyat-rakyat Malaysia yang lain? Hi guys,
Jom, sebelum kita sama tengok video ni, jom ada iklan sikit. Haha, nampak tak? Yang aku ada sekarang ni kat tangan aku. It's a air purifier. Penapis udara daripada Stera, guys. Penapis udara nombor 1 paling efektif, paling berkesan di Singapore. Apa special air purifier Stera Brief ni? Kalau korang nak tahu, dia punya filter tu adalah medical grade. Standard dia adalah kalau dekat hospital yang pakai air filtration semua sistem tu, inilah standard dia yang boleh kita dapat dekat rumah kita. Kenapa aku rasa semua rumah dekat Malaysia perlu ada air purifier Stera Breeze ni adalah kerana dia ni efektif. Efektif dari segi apa? Penapisan benda-benda yang tak elok dekat udara kita. Benda-benda yang buat alergi, buat asma kan. Pollen yang ada dekat udara kita ni, dia dapat tapis. Selain daripada pollen, alergi yang benda semua tu, bakteria dan juga viruses juga turut boleh ditapis dengan penapis udara Stera Breeze ini. Saiz dia begitu modern, sleek dan juga aku rasa macam sesuai untuk letak kat mana-mana je. Dan walaupun dia kecil, jangan main-main guys, dia boleh cover ruang yang sangat luas. Nak tahu luas mana? 80 meter persegi. Bayangkan bilik ataupun rumah yang besar 80 meter tu, dia boleh cover guys. Dua perkara yang aku rasa aku suka gila kat air purifier ni. First of all, dia boleh detect benda-benda yang tak sihat, seperti spray aerosol tu kan. Kalau korang spray buat nyamuk ke, sanitizer punya spray ke, apa dia korang spray je, dia boleh detect and dia boleh purifykan udara. Daripada indikator dia biru, maksudnya udara sihat dan sebagainya, dia akan tukar jadi kuning kalau tak sihat, dan akan tukar jadi merah kalau benda tak sihat, dan kipas dia akan automatic pusing kuat untuk sedut benda-benda yang tak bagus tu dan dipurifykan. Dan kedua, child safe guys. Aku boleh lock panel ni dengan mudah saja. Bila aku lock panel ni, child lock ni maksudnya anak aku tak ada tekan-tekan dah. Dia pegang ke apa benda ke, benda tu dah sensitif. Memang benda tu mudah untuk kita adjust apa benda semua. Tetapi dengan adanya child lock ni, anak aku tekan pun aku tak kisah. Jadi kalau korang mencari air purifier yang boleh sedut allergic punya property, tak sedut mold ataupun fungus, dust ataupun debu, dust mite, bakteria, viruses, asap rokok dan sebagainya, this is the air purifier yang korang kena beli. Check out the link down below guys. Korang boleh beli, korang boleh enjoy air purifier ni ke rumah korang. Let's sambung tengok video. Sebagai contoh, kalau engkau mampu untuk beli minyak harga RM40 pun, adakah salah untuk engkau bersuara tentang kenaikan harga itu? Jawapannya tidak. Walaupun mereka komplain, mereka bising tentang kenaikan harga minyak, ini tidak bermakna mereka miskin dan ataupun mereka beli tiket konsert Dewa 19 tu kerana mereka tak tahu prioriti. Apa yang membuat aku panas tentang artikel ini ataupun kenyataan daripada profesor itu adalah dia mengatakan tentang sesuatu perkara macam ni seolah-olah keseluruhan rakyat Malaysia yang berada di dalam kelompok golongan yang mereka yang membeli tiket konsert tersebut. Sebab tu aku tanya, adakah tiket konsert Dewa 19 terjual sebanyak 30 juta? Adakah seluruh rakyat Malaysia spend their money on that concert ticket? Kenapa kau nak mempertikaikan golongan-golongan yang membeli tiket itu, which bagi aku rasa macam hanya sekelumit sahaja representatif daripada keseluruhan rakyat Malaysia, tetapi kau tak nak cakap langsung tentang peniaga-peniaga yang tak bertanggungjawab yang suka-suka menaikkan harga barang kerana harga ceiling barang tersebut baru dinaikkan. Kenapa kau tak nak bersuara atau bercakap tentang peniaga-peniaga makanan yang menaikkan harga makanan sebanyak lebih daripada 80%, sedangkan kenaikan yang lain, barang-barang mentah lain, tidaklah sampai 80% kenaikan. Kenapa kau kena pertikaikan tentang rakyat yang berkemampuan untuk berbelanja? Bukan semua orang dekat Malaysia ini berada dalam keadaan yang sukar untuk hidup dalam masa yang gawat seperti ini. Korang perasan tak dekat timeline korang dah tak ada dah orang bising-bising pasal harga minyak naik, harga ayam, harga telur naik. Ketika harga ini semua naik, ketika mereka umumkan harga siling terbaru bagi ayam, bagi minyak, bagi telur dan sebagainya, semua masing-masing kecoh. Tetapi lepas keluar isu yang bodoh, isu seorang wanita yang buka baju dekat comedy club apa benda semua tu, sebabkan dia buat satu perkara itu je yang dia telah lakukan lama dah, berbulan-bulan yang lepas, tiba-tiba je viral, pop, social media semua tutup cover cerita semua pasal harga minyak naik. Dah tak ada dah isu pasal minyak RM40. Dah tak ada dah pasal telur naik harga, ayam naik harga, dah tak ada dah isu pasal tu semua. Semua sibuk bercakap, memaki, menghina seorang wanita
yang melakukan kesalahan menghina agama, tetapi tidak ada efek dekat ekonomi rakyat Malaysia. Dia telah ditangkap, telah disiasat, telah direman, telah macam-macam lagi lah, jawi dah panggil dan sebagainya. Dia dah terima apa benda yang dia kena buat. Tetapi kenapa berita cerita pasal tak habis-habis? Kenapa orang Malaysia suka bercakap tentang perkara yang tak ada kena-mengena dengan dia langsung? Ya, perempuan itu menghina Islam. Tak kurangnya perbuatan sajat dan juga turut menghina Islam. Tak kurang hebatnya kelakuan bomoh, Raja Bomoh yang pakai teropong pakai kelapa itu juga turut menghina Islam. All I want to say is, if you want to judge something, be fair. Kita ada masalah yang lebih besar sekarang, iaitu kegawatan ekonomi, kenaikan harga barang. Isu yang begitu bodoh oleh seorang wanita yang tak cantik itu dijadikan isu yang lebih penting dalam negara ini, sehingga kan kita lupa akan kekurangan minyak masak subsidi untuk para peniaga kat luar sana. Apa jadi kes minyak masak dalam paket itu berada dekat selatan Thai? Apa jadi kes minyak-minyak tersebut yang untuk orang Malaysia, subsidi untuk orang Malaysia tak ada, tetapi dekat Thailand ada? Kenapa cerita seperti ini tak dikeluarkan? Kenapa perkara-perkara ini tidak diadakan dialog? Kenapa pihak-pihak yang berjuang, NGO yang berjuangkan agama bangsa semua ni tak memperjuangkan perkara-perkara seperti ini? Kenapa pejuang-pejuang NGO ni tak mengangkat Maidin yang mengekalkan harga minyak RM29, RM25, RM27 untuk satu botol 5 kilo tu, sedangkan peniaga lain kat luar sana dah naikkan harga sehingga RM45, RM40 punya satu botol minyak? Kenapa NGO ini tidak mengangkat Maidin, tak bawa cerita Maidin ini ke satu Malaysia untuk menunjukkan bahawa harga siling itu bukanlah harga yang patut mereka patuh? Kenapa mereka tak tunjuk peniaga-peniaga yang jujur seperti Maidin dalam proses membela rakyat, membela nasib rakyat? Kenapa beria komen tentang perkara yang dah settle? Maksud aku dah settle tu, perempuan yang menghina agama tu dah ditangkap dan sebagainya dah dalam proses untuk mendapat hukuman lah. Sedangkan minyak punya isu ni, harga naik ni tak settle lagi ni, tapi kita dah diam dah. So guys, sampai sini je aku nak bebel. So if you guys like my video, comment down below, comment tentang apa yang korang rasa tentang perkara ini. Comment down below juga tentang apa benda korang nak dengar ataupun korang nak suggest topik kepada aku untuk next video. See you guys on my next video. Take care guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.